kita ingin mengupas satu lagi topik yang agak hangat dan dekat sebenarnya dalam komuniti kita dan sentiasa ada persoalan sama ada teruk ataupun tidak je. Cuma baru-baru ini ada kes yang dilaporkan berkenaan dengan kes curang di mana ianya menyebabkan kecelakaan susulan daripada insiden ataupun pengetahuan oleh pasangan mereka berkenaan dengan kejadian curang itu. Okey, baik. Ini juga kita nak bersangkutan tentang curang. Apakah ia satu jenayah? Kita terus saja bersama dengan Tuan Ahmad Ziadi Datuk Zaidun, pengamal undang-undang, juga bertugas di Tetuan Asia dan juga Hisam Cawangan Bangi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Alhamdulillah. Sahabat lama. Terima kasih. Okey, bersama dengan kami, curang ini, apakah ia satu jenayah? Sebelum kita bergerak lebih lanjut kepada apa yang berlaku dalam suatu bentuk perlakuan curang itu, boleh didefinisikan berkenaan dengan curang? Apakah ia hanya memerlukan suatu niat, tujuan, ataupun boleh disertakan sekali dengan perbuatan baru dikategorikan sebagai curang? Baik, menarik untuk dibincangkan definisi curang ni sebenarnya. Sebenarnya sekiranya kita melihat daripada dua aspek yang berbeza. Saya boleh katakan kita ada aspek secara literal dan secara kontekstual. Okey. Interpretasinya boleh cakap cukup berbeza. Sebab bila kita kata curang itu, dia punya perkataan juga sudah menjadi sangat abstrak. Okey. Saya boleh katakan ada ketika satu orang, saya boleh kata satu individu boleh mengatakan curang itu hanya berlaku sekiranya berkedudukan. Maknanya ada melakukan perbuatan yang tidak elok lah, seksual dan sebagainya. Ada yang kata hantar emotikon, hantar emoji juga sudah dikira curang. Okey. Ada yang mengatakan bahawasanya menjalin cinta baru dikira curang. Maka konotasi curang ini saya boleh kata ianya mengikut kepada interpretasi yang berbeza-beza. Okey. Dan in fact secara faktanya peguam juga mempunyai pendapat yang berbeza-beza. Apakah yang dikatakan curang ataupun apakah yang tidak dikatakan curang. Molek kiranya kalau kita melihat kepada definisi curang secara harafiah, okey, dalam Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan curang ini lagi besar dia punya ruang lingkup. Okey, dia boleh katakan curang ini adalah tidak setia, tidak jujur, menjalinkan hubungan cinta dengan selain pasangan. Secara faktanya juga termasuk mengelat dan juga ada tipu helah. Mengelat ni lainlah kalau kita nak cakap kan, antara pasangan suami isteri ni ada kadang-kadang ianya mengelat dan tidak mengelat. Tapi dalam Dewan Bahasa dan Pustaka ianya dikira curang. Dia tak termasuk pengabaian, ya? Okey, tidak termasuk pengabaian di dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Menariknya sekarang ini kalau saya merujuk kepada peruntukan undang-undang, peruntukan yang lebih standard, saya boleh kata di bawah Kanun Keseksaan Akta 574 telah mendefinisikan Seksyen 24 mengatakan bahawasanya curang itu apa. Tetapi dalam seksyen itu menyatakan curang ini adalah menyebabkan seorang itu rugi secara salah dan menyebabkan seorang untung secara salah. Okey. Dia tidak ada kaitan langsung dengan curang dalam rumah tangga dan sebagainya. Ianya lebih kepada curang memperdayakan harta, curang menipu untuk mendapatkan harta dan sebagainya. Itu sebab menarik sekiranya soalan pertama adalah apakah definisi curang sebenarnya. Kalau ditanyakan saya, sebenarnya tidak ada satu indikator dan elemen yang asas. Ini curang ataupun ini bukan curang. Oleh sebab itu saya sukalah kalau kita boleh dapat satu rangkuman. Saya dengan hari ini saya rasa ianya untuk manfaat penonton semua, bahawanya kita ada satu rangkuman supaya ini adalah definisi curang yang mudah difahami. Dalam keadaan perbincangan 15 minit kan, kalau betul-betul nak faham secara mendalam mungkin 3-4 hari. Selamat pagi Malaysia akan diteruskan. Maka definisi curang dalam interpretasi untuk cakna umum secara simplistiknya saya boleh katakan 3 perkara. Pertama, sekiranya menjalinkan cinta kepada pihak ketiga yang mana pihak ketiga menghasut untuk meninggalkan perkahwinan. Itu sudah curang. Okey. Sekiranya menjalinkan hubungan cinta dengan pihak ketiga dan pihak ketiga menghasut untuk meninggalkan tanggungjawab untuk curang. Okey, itu dikira curang. Yang ketiga ini lebih spesifik. Menghasut seorang isteri untuk melakukan niat jenayah iaitu persetubuhan. Ketiga-tiga rangkuman ini dapatan ini adalah dapatan yang kami buat satu konklusi berdasarkan kepada enactment syariah negeri, Selangor, wilayah persekutuan dan kebanyakan negeri dan juga Kanun Keseksaan Akta 574. So ini definisi curang secara simplistik, secara mudah untuk dipahami. Okey, dan curang itu mungkin di mata umum melihat ia hanya merosakkan perhubungan antara suami dan isteri ataupun institusi kekeluargaan. Tapi ianya boleh menjadi ataupun membawa lebih daripada itu. Contohnya membawa kepada kes jenayah. Baru-baru ini ada seorang isteri dibelasah oleh seorang suaminya kerana mempamerkan kecurangan di media sosial. Jadi bagaimana dalam konteks ini kalau Tuan Zadi boleh kongsikan dengan berlanjut daripada orang kata kes curang itu boleh bertukar menjadi kes jenayah?
Pertamanya sekali saya untuk kita membuat satu komentar kepada satu kes yang baru berlaku dan saya dimaklumkan ianya masih lagi belum pendakwaan lagi. Ada perbicaraan yang panjang lagi. Dapatan fakta mesti lebih banyak dan ianya bukan sesuatu yang tidak biasa di Malaysia. Hari ini ceritanya lain dan di masa akan datang ceritanya lain. Saya rasa saya tidak elok untuk saya membuat satu rangkuman terhadap dapatan fakta yang sangat-sangat kecil. Saya juga merasakan ianya tidak adil untuk kita katakan bahawasanya meletakkan di media sosial itu adalah sesuatu yang tidak betul sebab kita tidak berada di tempat si mati, saya panggil si mati. Sebab mungkin si mati itu ada limitasi sendiri ataupun ada kapasiti dia yang tidak mempunyai akses guaman ataupun apa-apa perkara yang berlaku. Cuma saya suka tadi Cik Shu menyatakan bahawasanya adakah ianya akan berbeza. Saya setuju ianya akan berbeza sekiranya kita semua cakna undang-undang. Bila menghadapi sebuah negara membangun yang mana kita inginkan satu peradaban maju, maknanya kita rakyat yang mempunyai peradaban, semua kita sepatutnya mempunyai kefahaman yang sangat tinggi untuk hak kita sendiri. Sekiranya dalam undang-undang kita ada hak kita masing-masing, sama ada kita nak ambil tindakan kepada hak kita ataupun tidak, itu tidak ada masalah, itu terpulang kepada individu itu sendiri. Cuma sekiranya dia ada pilihan. Okey, dia beri pilihan sama ada nak letak dalam media sosial, sama ada nak lapor kepada polis, sama ada nak lapor kepada Jabatan Agama Islam yang mana pihak ketiga pula akan ditangkap. Kalau lapor kat social media mungkin akan kena Seksyen 499 kerana memalukan ataupun dikenakan saman fitnah. Kemudian sekiranya bawa kepada Jabatan Agama Islam ataupun pihak polis di bawah Seksyen 498, pihak ketiga itu boleh dikenakan tindakan. So, kalau ditanya saya setuju sekiranya umum mengetahui terlalu banyak. Saya boleh katakan dalam kanun keseksaan, saya boleh kata 6 peruntukan yang diberikan untuk mengelakkan berlakunya masalah curang dalam rumah tangga. Dan dalam enakmen syariah negeri-negeri, saya boleh kata lebih daripada 10. Okey. Untuk undang-undang perkahwinan sama ada bukan Islam dan juga Islam, betul, apakah sekiranya berlaku curang, perkahwinan itu terbatal secara automatik? Menariknya Cik Ismail, dalam hal ini kenapa undang-undang ini digubal dan diperuntukkan adalah untuk mengelakkan berlaku perceraian. Saya bagi contoh. Dalam undang-undang ini menyatakan bahawasanya tindakan akan dikenakan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah pihak ketiga yang cuba menghasut, cuba memujuk, cuba menggoda supaya suami isteri dalam perkahwinan ini meninggalkan tanggungjawabnya ataupun membubarkan perkahwinan. Maka peruntukan ini dikenakan terhadap pihak ketiga supaya pihak ketiga tidak dibenarkan ataupun dihukum ataupun dikenakan mempunyai ketakutan untuk membuat salah laku tersebut. Maka disebabkan itu, maka perkahwinan ini akan lebih terpelihara dan kekal. Cik Ismail, saya boleh kata, kalau betul lah si suami ataupun si isteri ingin bercerai, dia tidak akan menggunakan peruntukan ini. Sebab peruntukan ini untuk mengekalkan perkahwinan itu. Dia masih menyayangi isteri dia. Dia masih menyayangi suami dia. Dia tak nak bercerai. Dia tak nak pergi kepada fasaq. Dia tak nak pergi kepada cerai, taklik dan sebagainya. Maka apa dia buat? Dia pergi kepada seksyen yang saya sebutkan tadi supaya pihak ketiga ini dihentikan daripada melakukan perbuatan yang boleh menyebabkan perceraian. Daripada tadi Cik Zadi berkongsi berkenaan apakah tindakan yang boleh dikenakan oleh pihak ketiga. Bagaimana untuk pihak yang suami ataupun isteri yang melakukan curang tersebut? I mean, it takes two to tango. Okay. It cannot be tangan tak berbunyi. Betul. Jadi tak boleh satu pihak saja. Adakah ada tindakan yang ataupun yang boleh dikenakan ataupun didakwakan ke atas suami ataupun isteri yang curang? Okey. Pertamanya saya merujuk kepada practicality. Okey, kita ada dua. Dalam undang-undang ini diletakkan dalam statut dalam perlembagaan. Ianya adalah di atas kertas. Maknanya aplikasinya merujuk kepada kes-kes semasa. Saya merujuk kepada practicality. Sekiranya tindakan ingin diberikan kepada suami dan isteri, peruntukan ada, tetapi peruntukan yang berbeza. Ada peruntukan bersekedudukan dalam kanun keseksaan, ada peruntukan melakukan seks luar tabi'i, ada dalam kanun keseksaan, ada peruntukan zina dalam enakmen syariah. Tetapi peruntukan ini adalah peruntukan untuk menghukum pasangan tersebut. Saya bagi contoh, sekiranya suami dan isteri ini macam Cik Shu katakan tadi masih menyintai sama pasangan. Mereka ingin suami dan isteri ini masih kekal dalam hubungan perkahwinan. Kalau dia pergi kepada seksyen-seksyen tersebut, maka suami dia akan dalam penjara lah 3 tahun, 5 tahun ataupun 10 tahun. Bagaimana itu boleh mengekalkan perkahwinan yang harmoni? Tetapi peruntukan ini dibuat untuk mengelakkan yang to tango tadi. Maknanya pihak satu lagi untuk mengganggu gugat. Saya boleh katakan kepada Cik Shu, saya boleh katakan ini adalah satu keseimbangan yang perlu kita
tengok, okey, sama ada anda merasakan bahawasanya hukuman perlu diadakan kepada pasangan, boleh. Tetapi ianya merujuk kepada perkahwinan yang tidak harmoni lah seterusnya. Tetapi kalau anda mahu mengekalkan perkahwinan, tak nak fasakh, tak nak nusyus, tak nak cerai, maka inilah alternatif yang akan ada. Tetapi Cik Syus, tidak bermaksud pasangan tidak dikenakan tindakan. Ada, tetapi peruntukan lain. Ada banyak peruntukan lain. Okey, apakah boleh dilakukan perbincangan ataupun untuk memulihkan kembali hubungan rumah tangga itu sekiranya sesuatu kejadian curang itu telah pun berlaku? Okey. Saya sebagai pengamal undang-undang, saya lebih kepada receiving end, maknanya orang yang menerima kes-kes yang telah berlaku. Biasanya di pihak peguam ini, kita ini adalah mengikut arahan yang telah diberikan oleh anak guam, apakah alternatif yang mereka boleh dari sudut undang-undang. Saya boleh katakan ada peguam-peguam yang sangat bagus, sangat mempunyai ada tanggungjawab sivil sendiri yang mana mereka juga menasihatkan anak guam. Tetapi ianya bukan sesuatu yang mesti dan wajib dilakukan oleh peguam itu sendiri. Menjawab soalan Cik Ismail, saya rasa itu memang ada di Jabatan Agama Islam. Sebentar tadi saya dimaklumkan panel, saya ada berbincang sedikit dengan panel sebelum tadi. Beliau juga ada menyatakan bahawasanya sebenarnya institusi keluargaan itu perlu ada kaunseling yang baik, komunikasi yang baik. Cuma itu adalah satu skop yang lain. Kita di pengamal undang-undang ni, kita di skop yang lain. Yang mana kita boleh mengatakan kita menggunakan undang-undang untuk mengambil tindakan dan sebagainya. Saya tak nafikan, Cik Ismail, ada peguam yang boleh memberikan kaunseling yang baik, boleh memberikan nasihat yang baik. Tetapi macam saya katakan, kepakaran itu ada pada pihak lain yang lebih pakar. Ya, okey. Baik. Terima kasih Tuan Ahmad Ziadi untuk perkongsian tersebut. Itu terpulang dan juga tertakluk. Banyak sebenarnya keputusan yang boleh dibuat bersandarkan kepada fakta kes dan juga bukti-bukti pembuktian di kedua-dua belah pihak. Sama ada curang itu boleh dibuktikan dan siapakah yang boleh disabitkan bersalah di bawah satu kesalahan curang tersebut. Moga topik ringkas kita ini dapat memberikan penjelasan kepada anda dan juga hak anda sebagai seorang suami ataupun isteri. Terima kasih sekali Ziadi bersama kita hari ini di sini untuk bercakap berkaitan dengan topik curang adakah ianya satu jenayah.